KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Saya Nisa K bersama-sama dengan anda untuk sukses SPM 2022. Apa khabar murid-murid di rumah yang sedang menonton? Diharapkan anda semua sudah bersedia untuk topik kita hari ini bagi mata pelajaran Sains Sukan. Siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita? Jadi kita saksikan bersama-sama. Baiklah murid-murid, mari kita mempersilakan Cikgu Nur Fariza yang merupakan Ketua Panitia Sains Sukan bagi SMK Abu Bakar Al-Bakir Bagan Serai Perak. Selamat datang Cikgu ke Didik TV KPM. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Cikgu kerana bersama-sama dengan kami. Baik, bagi pengetahuan penonton di rumah, hari ini kita juga dibantu oleh juru bahasa iaitu Cikgu Saiful Amri yang merupakan guru dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Seksyen 17 Shah Alam. Baiklah Cikgu, apa yang kita nak sama-sama bincangkan bagi sesi kita pada hari ini Cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar bidang 4, okey, subjek tingkatan 5, Sains Sukan. Baik. Bidang 4 iaitu dalam unit 4.2, pengukuran kecergasan fizikal. Baiklah, saya kira murid-murid di rumah sudah pun bersedia dan kita akan bersama-sama dengan beberapa rakan di studio. Betul tak Cikgu? Ya. Jadi siapakah yang bersama-sama dengan kita pada hari ini Cikgu? Jadi hari ini saya nak perkenalkan student dari sekolah SMK Abu Bakar Al-Bakir. Baik. Okey, jadi yang pertama Firas. Firas. Mana Firas? Hai. Okey, Firas. Okey, Firas. Yang kedua Alia. Alia, selamat datang. Selamat lambai sikit. Okey, baik. Dan Akma. Hai. Akma. Alright. Dan Fizrin. 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 Baik, selamat datang murid-murid dari SMK Abu Bakar Al-Bakir bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita pun tak nak buang masa. Jom, Cikgu Fariza, kita teruskan sesi kita. Silakan. Okey, terima kasih Nisa. Kita teruskan dengan hari ini pembelajaran kita hari ini. Okey, jadi tajuk yang seperti saya beritahu Nisa, pengukuran kecergasan fizikal. Baik. Okey, jadi standard pembelajaran untuk hari ini adalah untuk memerihal ujian untuk mengukur komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan yang pertama, dan yang kedua untuk memerihal ujian untuk mengukur komponen kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor. Okey. Jadi ini adalah komponennya. Jadi kita akan tengok komponen 5 komponen dalam kesihatan dan 6 komponen untuk ujian dalam lakuan motor. Baik, kita teruskan. Right. Jadi yang pertama kita akan tengok pada boleh tengok di sini, yang pertama adalah ujian lipatan kulit untuk komponen komposisi badan. Okey. Jadi di sini cikgu nak maklum di sini ada 4 perkara penting yang pelajar di rumah dan di studio perlu alert, orang kata kena pastikan, iaitu yang pertama, bila kita tengok ujian untuk komponen komposisi badan, pelajar perlu tahu nama ujian dan gambar ujian. Jadi gambar ujian ni pelajar perlu pastikan pelajar lihat dalam buku teks ataupun di laman sesawang, pelajar tengok gambar sekali. Okey, penting. Jadi yang kedua, objektif adalah untuk menganggar kandungan lemak dalam badan. Ini untuk ujian lipatan kulit dalam komponen komposisi badan. Okey, seterusnya yang ketiga, kalau boleh pelajar perlu tahu prosedur dan peralatan dalam ujian komposisi badan tersebut. Okey. Dan yang keempat, pelajar perlu tahu otot-otot yang terlibat juga dalam ujian yang dijalankan. Okey. Jadi pelajar juga perlu tahu ujian lain dalam komponen komposisi badan. Okey, pelajar perlu tahu. Pelajar tak boleh ambil tahu satu saja. Ujian lipatan kulit saja tak boleh. Jadi antara ujian lain adalah indeks jisim tubuh badan dan nisbah pinggang pinggul. Okey, dan ini adalah norm lah. Okey. Dan seterusnya adalah komponen yang kedua dalam kesihatan, iaitu komposisi badan. Okey.
Ini adalah prosedur dia. Sorry. Baik, Okey. cikgu. Ini baru komponen yang kedua. Okey. Ini adalah komponen kedua, iaitu ujian lari ulang alik pelbagai tahap ataupun kita kata blip test. Okey, blip test yang biasa kita tengok atlet buat. Ya. Okey. Ini adalah ujian dia dalam komponen kardiovaskular, daya tahan kardiovaskular. Jadi, apakah 4 perkara penting tadi cikgu cakap? Okey, yang pertama, nama ujian. Okey, pelajar perlu tahu nama ujian dan tengok gambar rajahnya. Yang seterusnya, yang kedua tadi cikgu cakap apa? Objektif. Baik. Objektif. Pelajar kena alert dengan objektif ujian ni. Apa tujuan dia nak melaksanakan ujian ni? Okey. Dan yang ketiga, tengoklah peralatan dan prosedurnya. Okey, ini prosedurnya dan seterusnya. Pelajar juga perlu tahu ujian lain yang terlibat dalam komponen daya tahan kardio ni. Kalau kita tengok ujian lain dia apa? Larian 2.4, larian 12 minit dan naik turun bangku 3 minit. Okey. Seterusnya kita boleh tengok kepada prosedur. Prosedur pun pelajar perlu tengok dalam buku teks. Okey, pelajar perlu tengok dalam buku teks, buat ulang kaji. Okey. Seterusnya kita pergi kepada komponen seterusnya. Okey, untuk komponen daya tahan otot. Okey, dalam kesihatan. Okey, jadi ujian dia adalah ujian tekan tubi. So, apa 4 perkara tadi yang cikgu tekankan? Pelajar perlu tengok nama ujian dan tengok gambar rajah macam mana pelaksanaannya. Yang kedua, objektifnya, maksudnya tujuan pelaksanaan ujian tersebut. Okey, dan yang ketiga, pelajar lihatlah peralatan dan prosedur-prosedur ujian. Okey. Okey, jadi seterusnya, okey, tadi cikgu cakap jangan tengok satu ujian saja, tengok juga ujian lain. So, ujian lain untuk daya tahan otot apa? Ringkuk tubi separa, mendagu dan plank. Maksudnya pelajar kena melayari laman sesawang, kena tengok 4 perkara penting tadi yang cikgu tekankan. Apa tadi? Nama ujian, gambar rajah, apa ni Sah? Objektif Dan juga peralatan, betul tak cikgu? Peralatan, atau pandai. prosedur. Okey, Baik. dan prosedur lah. Okey. So, kita tengok sini prosedur, pelajar boleh tengok dalam buku teks. Okey, pelajar di rumah. Okey. Boleh ya semua? Masih mengikuti dengan baik. Baik, Okey, cikgu. seterusnya untuk ujian kekuatan otot. Okey, ujian kekuatan otot kita tengok untuk komponen kekuatan otot adalah ujian kekuatan genggaman tangan. Okey, kat situ jangan tersalah. Ini adalah komponen kekuatan otot. Ujian dia adalah ujian kekuatan genggaman tangan. Jangan tertukar. Baik. Komponen dan ujian. Selalunya kat situlah pelajar selalu tertukar kadang-kadang. Okey. Jadi objektifnya apa? 4 perkara tadi. Objektif. Tengok ujian. objektif. Tengok gambar rajah. Dan peralatan dan prosedurnya. Baik. Okey. Ujian lain seperti pelajar lihat di sini. Pelajar di rumah lihat. Ujian lainnya ada ujian bangkit tubi 7 tahap dan ujian kekuatan belakang. Pelajar kena tengok di laman sesawang, kena buat homework sendiri. Baik. Okey, gambar rajah. Seterusnya, kita pergi kepada prosedurnya. Okey, yang ini pelajar buat homework, okey? Right, seterusnya yang terakhir dalam komponen kesihatan adalah ujian untuk jangkauan melunjur. Okey, untuk komponen flexibility adalah ujian jangkauan melunjur. Jadi 4 perkara penting tadi, benda yang sama untuk semua komponen, benda yang sama 4 perkara tadi. Cikgu harap pelajar boleh alert. Baik. Pelajar boleh ingat benda yang sama. Pelajar kena ingat untuk ujian jangkauan melunjur dan ujian-ujian lain dalam komponen yang tak ada dalam buku teks. Benda yang sama tadi, 4 perkara tadi. Baik, cikgu. Okey, jadi tengok objektifnya, gambar rajah kalau boleh, sebab nanti cikgu bagi tahu kenapa. Okey, jadi objektif, peralatan, prosedur. Okey. Ni ujian lain untuk flexibility apa? Lentik belakang, squat, lunges. Okey, yang tak ada dalam buku teks. Jadi pelajar kena buat homework sendiri, cari sendiri 4 perkara penting tadi. Baik. Dan buat nota sendiri. Sebabnya takkan semua nak letak dalam buku teks. Betul. Okey, jadi gambar rajah, tengok macam mana teknik perlakuan dia, macam mana nak melakukannya. Okey, kalau pelajar boleh buat amali di sekolah lagi bagus, lagi senang faham. Betul. Okey. Right? Dan ini adalah prosedur dia. Kita tengok, okey? Baiklah, nampaknya Cikgu Farizah telah menekankan 4 perkara penting yang perlu diingat untuk membantu murid-murid menjawab dengan lebih baik bagi bahagian objektif. Sama-sama kita beristirahat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2022.
Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM bagi sukses SPM 2022 bersama-sama dengan Cikgu Fariza dari SMK Abu Bakar Al-Bakir Bagan Serai Perak. Jom kita teruskan perbincangan kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, bertemu kembali kita dengan pelajar di rumah dan pelajar-pelajar saya. Okey, kita teruskan dengan objektif yang kedua, iaitu komponen yang kedua. Kalau tadi kita belajar mengenai komponen kesihatan. Jadi sekarang kita nak tahu apakah ujian dalam komponen lakuan motor. Baik. Okey. Right? Kita nak tahu apa ujian komponen dalam lakuan motor. Okey, kita teruskan. Jadi, untuk komponen kuasa apakah ujian dia? Kalau pelajar ingat lagi yang cikgu tekankan tadi, okey, 4 perkara tadi. Jadi, sama juga untuk komponen lakuan motor. Jadi, bila kata komponen kuasa, apakah ujian dia? Adalah ujian lompat jauh berdiri. Okey, dalam buku teks pelajar boleh tengok gambar rajah yang ada. Okey, jadi seterusnya pelajar perlu tahu objektif dia. Okey, objektif. Objektif maksudnya tujuan untuk melakukan ujian lompat jauh berdiri. Okey, jadi kalau kita tengok di situ untuk mengukur otot quadriceps, hamstring, gluteus dan gastrocnemius. Okey, jadi pelajar kalau boleh jangan tersalah ejaan lah. Okey, tersalah ejaan tak dapatlah markah. Okey, itu penting tu. Ejaan-ejaan untuk otot jangan salah eja. Okey. Jadi seterusnya, apa lagi 4 perkara penting tadi? Yang ketiga pelajar perlu tahu Objektif. objektif. Thank you. Bagus Nisa alert. Okey. Terima kasih Cikgu. Okey. Saya cuba. Okey, seterusnya tadi kita berhenti di yang perkara ketiga. Perkara ketiga pelajar perlu ingat apa? Objektif. Objektif. Maksudnya objektif tujuan untuk melaksanakan ujian tersebut. Okey, jadi bila pelajar dah tahu objektif, pelajar perlu tengok juga peralatan dan prosedur ujian dilakukan. Okey, dan kita teruskan. Jadi, okey, ujian lain juga pelajar perlu tahu. Okey, pelajar tengok kat sini untuk komponen kuasa, ujian lain dia adalah lompat tinggi menegak dan melontar bola segar. Okey, right? Kita teruskan. Okey. Bagi komponen kuasa, komponen yang ini adalah prosedur dia. Okey, pelajar boleh buat homework, baca dan ingat. Kita teruskan dengan komponen yang kedua, iaitu komponen koordinasi. Okey, komponen koordinasi, perkara yang sama, apa yang pelajar perlu ingat tadi? Nama ujian. Okey, jangan tersalah. Maksudnya ujian koordinasi itu dah komponen. Nama ujian dia adalah ujian baling dan tangkap bola tenis. Nama ujian pelajar kena alert, pelajar kena pastikan ingat. Okey, nama ujian dan tengok gambar rajahnya dan seterusnya objektif. Objektif untuk melakukan ujian tersebut. Okey. Dan seterusnya peralatan dan prosedur. Okey, kita pergi kepada ini adalah normnya. Bila pelajar melakukan ujian tersebut, pelajar boleh refer pada norm ni, hasil data yang pelajar dapat. Okey. Dan prosedur dia. Seterusnya kita pergi kepada komponen koordinasi. Komponen koordinasi apakah apa ni? Okey. Seterusnya kita pergi kepada komponen imbangan. Okey, komponen imbangan. Okey, nama ujiannya apa? Ujian dirian bangau. Okey, ujian dirian bangau. Okey. Seterusnya untuk objektif. Okey, objektif ujian dirian bangau dalam komponen imbangan ni, okey, untuk mengukur keupayaan imbangan badan secara statik. Okey, pelajar. Jadi, apa 4 perkara tadi? Pelajar perlu ingat nama ujian, gambar, objektif dan seterusnya peralatan dan prosedur juga pelajar perlu ambil tahulah. Okey. Seterusnya ujian lain. Okey. Ujian lain untuk imbangan apa dia? Okey, imbangan kayu dan imbangan bintang. Okey, sekali lagi cikgu nak ingatkan 4 perkara tadi dan juga ujian-ujian lain dalam ujian komponen-komponen ni. Maksudnya 4 perkara tadi dan juga ujian lain. Dalam setiap komponen ada ujian dan pelajar juga perlu melalui laman sesawang untuk melihat ujian-ujian lain, maklumat yang sama tadi. Ya, baik. Okey. Alright, kita teruskan. Ini untuk prosedur komponen imbangan tadi. Okay? Baik, cikgu. Seterusnya, kita tengok kepada komponen masa reaksi. Okey, masa reaksi. Okey, ujian dia apa Nisa? Kalau Nisa ni?
Ujian, nama ujian ni cikgu. Nama ujian. Ujian masa reaksi tangan. Okey, jadi kita perlu tahu nama ujian dan tengok gambar rajah. Baik. Okey, tengok gambar rajah ni. Cam. Okey, kita kena cam gambar rajah. Okey, yang seterusnya kita kena tahu objektif, tujuan untuk melaksanakan ujian setiap komponen ni. Okey. Jadi, seterusnya peralatan dan prosedur. Prosedur ni pelajar memang kena refer dalam buku teks. Baik, okey. cikgu. Jadi, apa ujian lain untuk komponen masa reaksi? Okey. Ujian lainnya adalah ujian masa reaksi pilihan. Ini pelajar kena buat homework sendiri. Tengok, layari laman sesawang dan cari juga 4 maklumat yang sama yang cikgu bagi tahu untuk ujian yang sebelum ni. Baik. Okey. Seterusnya kita pergi kepada prosedur. Ini homework untuk pelajar lah. Kena baca dan ingat. Okey. Sebab nanti bila ada soalan objektif atau struktur, mungkin dia akan keluarkan prosedur. Dia akan tanya apa. Macam tu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada komponen yang seterusnya adalah komponen ketangkasan. Untuk komponen ketangkasan, ujian ni adalah ujian larian T. Okey, kita tengok gambar rajah. Macam tu. Untuk ujian larian T. Baik, cikgu. Okey. Dan objektifnya peralatan serta produser. Okey. Seterusnya apa ujian lain dia? Ujian lain dia adalah lari ulang-alik 10 meter dan ujian ketangkasan Illinois. Okey, ketangkasan Illinois. Okey. Itu normnya. Dan seterusnya kita pergi kepada prosedur. Okey. Homework untuk pelajar. Alright. Okey, ini prosedurnya. Pelajar kena ingatlah, kena baca dalam buku teks dan kalau boleh ingat juga prosedur bagi setiap ujian. Okey. Dan seterusnya, ini adalah komponen yang terakhir dalam komponen lakuan motor. Okey. Jadi, benda yang sama yang cikgu ingatkan 4 perkara tadi, nama ujian, kita tengok gambar rajah dan seterusnya, kita kena tahu apa objektif, tujuan untuk melaksanakan ujian ni. Okey. Objektif dia adalah untuk mengukur kelajuan berlari pecut. Kalau berbeza dengan ketangkasan tadi adalah untuk kita nak tengok mengukur keupayaan untuk menukar arah. Kalau kelajuan ni dia lebih kepada pecut. Jadi pelajar kena alert dengan poin-poin penting ni. Objektif dia. Objektif untuk apa? Ketangkasan dan kelajuan apa perbezaan tujuan dia. Baik, cikgu. Okey. Jadi sama juga peralatan dan prosedur pelajar di rumah dan di sini perlu tengok. Okey. Kena ingat. Okey. So apa ujian lain untuk kelajuan? Adalah pecut 40 meter. Kalau tadi pecut 30 meter. Jadi untuk komponen kelajuan ni dia more kepada pecut. Larian pecut. Alright. So kita teruskan dengan prosedur. So prosedur pelajar baca satu-satu. Buat homework. Okey. Lakukan ujian dan rujuk buku teks kerana pada slide yang telah dikongsikan oleh Cikgu Fariza sebentar tadi telah dinyatakan di muka surat berapa terkandungnya informasi lanjut berkaitan dengan komponen-komponen yang telah kita pelajari. Baiklah, kita telah tahu komponen-komponen dalam ujian kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor. Nampak murid-murid kita ni fokus betul tak cikgu? Kita ada nak tanya mereka soalan dan uji mereka selepas ini. Sebelum itu kita rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih menonton Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Kita dah lihat murid-murid kita semuanya fokus, cukup memberi perhatian. Murid-murid di rumah pun diharap begitu. Jom cikgu, kita nak uji mereka di sini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Kita tak sempat nak berinteraksi dengan pelajar-pelajar kita pada segmen sebelum ni. Jadi sekarang mari kita berinteraksi dengan pelajar. Baik, okey, kita teruskan. Okey, soalan pengukuhan, kita akan tengok soalan objektif dulu. Okey, pelajar-pelajar dah bersedia ke? Firas, Alia dan yang lain. Okey, kita teruskan dengan soalan pertama. Okey, soalan pertama. Okey, kita tengok di situ. Berdasarkan maklumat ni, dia bagi pernyataan. Jadi, tengok pada kehendak soalan, pilih ujian yang sesuai dengan daya tahan abdomen. Jadi, macam saya cakap tadi, sebab tu 4 perkara penting tadi, penting untuk pelajar ingat, pelajar faham konsep dia.
Okay, faham konsep dan hafal lah. Sains sukan ni bukan kata kena bersukan je. Ya. Dia kena faham konsep dan kena ingat juga, menghafal juga. Jadi Baik, cikgu. di sini saya nak tahu siapa nak bagi jawapan untuk soalan pertama ni? Murid yang mana yang nak siapa cuba nak bagi jawapan untuk soalan pertama ni? menjawab soalan yang pertama? Saya cikgu. Silakan Fizrin. Okey, Fizrin. Okay, jawapan dia B, ringkuk tupi separa daripada komponen daya tahan otot. Okey, bagus. Nampaknya Fizrin dia tahu, okey, untuk komponen mana yang menilai daya tahan abdomen. Kita tengok di situ, betul ke tak jawapan Fizrin? Ya, tepat Okey, sekali nampaknya. Jadi Tahniah. Fizrin tahu ringkuk tubi separa ni dalam komponen yang betul. Sebab 4 perkara tadi. Kita teruskan dengan soalan kedua, Nisa. Baik, silakan cikgu. Okey, soalan kedua. Sebab tu saya suruh ingat gambar rajah. Ya. Kalau kita tengok di sini, rajah 10 menunjukkan seorang atlet sedang melontar bola keranjang ke dinding berulang kali. Dia tak bagi tahu ujian apa, dia tak bagi tahu komponen apa. Jadi pelajar kena tahu. Okey, di situ. Right. Jadi soalan 2, siapa nak jawab? Soalan 2, ada yang nak cuba? Murid ni yang mana? Silakan Alia. Okey, Alia. Jawapan saya C, meningkatkan kuasa. Okey, jadi Alia jawab C. Okey. Kita simak. Betul. Jadi betul Nisa, okey, meningkatkan kuasa. Okey. Jadi ingat tadi ujian-ujian lain dalam meningkatkan kuasa, apa ujian-ujian dia. Jadi kadang-kadang gambar berubah, Ya. mungkin soalannya sama. Kita Betul. tak tahu. Okey. Jadi macam cikgu cakap tadi, 4 perkara penting ni sangat membantu. Jadi pelajar kena alert dengan 4 perkara ni. Nama ujian, gambar ujian, objektif, prosedur dan peralatan. Prosedur dan peralatan. Jadi kalau boleh otot-otot pun pelajar kena tahulah dalam setiap ujian-ujian tadi, ujian dalam setiap komponen tu. Baik. Okey? Baik cikgu. Baik. Seterusnya kita tengok kepada soalan 3. Okey? Soalan 3, rajah 4. Rajah juga, okey? Rajah ini kita tengok menunjukkan satu ujian untuk mengukur komponen kecergasan fizikal. Jadi, soalan nombor 3, siapa nak tolong cikgu jawab soalan ni? Murid yang mana nak cuba soalan yang ketiga? Silakan Firas. Firas jangan lupa Saya buka nak jawab, cikgu. mikrofonnya. Baik, silakan. Jawapan saya D. D, Okey, apa Daya jawapan tahan Firas? daya tahan otot jawapannya Okey, cikgu. daya tahan otot. Okey, kita tengok. Okey, Betul. betul. Okey, jadi pelajar kena tahu untuk setiap komponen ni, setiap ujian apa komponen yang terlibat. Baik. Okey. Kita teruskan dengan soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Okey, apakah komponen kecergasan fizikal yang dinilai dalam ujian ulang alik progresif? Okey, ulang alik progresif ataupun kita kata blip test. Baik. Jadi di sini dia tanya, dia nak tahu komponen. Sebab tu pelajar kena ingat tadi kan 4 perkara. Baik. Jadi soalan nombor 4. Soalan nombor 4, siapa nak tolong jawab? Siapa yang nak cuba? Saya cikgu. Silakan Fizrin. Fizrin. Tadi Firas, ni Fizrin. Jawapan saya D, daya tahan kardiovaskular. Okey, daya tahan Kardiovaskular. Baik. Okey, kita tengok. Betul, Betul. Fizrin. Okey. Jadi nampaknya pelajar, saya harap pelajar di rumah dan pelajar di studio juga alert. Okey, dengan tips yang poin penting yang saya cuba sampaikan. Bila pelajar ingat 4 perkara penting tadi, sebenarnya memudahkan untuk pelajar nak menjawab soalan objektif ataupun struktur. Sebab soalannya banyak gambar rajah dan mungkin mengeluarkan prosedur ataupun penyataan. Baik cikgu. Okey. Kita teruskan dengan soalan yang kelima. Okey, baru tadi cikgu cakap, mungkin dia kalau dia tak keluar gambar rajah, dia akan keluar prosedur. Prosedur, baik. Sebab itu pelajar kena tengok juga prosedur. Kalau kita tengok tadi, prosedur banyak kan Nisa? Betul. 1 sampai 11 pun ada. Jadi, kalau di sekolah pelajar buat amali bersama guru, lagi baguslah. Bila kita buat amali, Ya. kita lagi ingat prosedur tu. Betul, cikgu. Kita lagi senang nak mengingat. Kalau kata tak buat amali pun, pelajar kena, macam saya cakap lah, kena faham konsep Lakukan dan ulang kena kaji. hafal. Ya. Jadi sains sukan ni kena juga faham konsep dan hafal apa item-item yang ada dalam ujian ataupun komponen-komponen tersebut. Okey? Baik. Jadi untuk soalan ni, maklumat berikut berkaitan satu prosedur ujian, prosedur menguji komponen kelajuan dalam kecergasan fizikal. Jadi soalannya, apakah ujian di atas mengikut prosedur yang diberikan? Jadi, apa jawapan dia? Siapa nak bagi jawapan untuk soalan 5 ni?
Ada yang nak kongsikan jawapan? Mungkin yang dah baca prosedur yang Saya, tertera. Silakan Alia. Jawapan saya B. Ujian pecut 30 meter. Okey. B jawapannya. Jawapan dia B. Kita semak. Okey, betul. Jadi kenapa Alia, kenapa awak jawab B? Kerana dalam komponen kelajuan lebih kepada larian pecut. Pecut. Okey. Kalau ni saya ingat lagi, tadi saya ada bagi tahu perbezaan antara ujian komponen kentakasan dan ujian komponen kelajuan. Kalau kelajuan dia lebih kepada Pecut. dia lebih kepada pecut. Dia lebih kepada untuk larian pecut. Kalau kalau ujian dalam komponen ketangkasan, dia lebih kepada untuk atlet menukar arah pergerakan dengan cepat. Jadi penting untuk pelajar-pelajar di rumah dan di studio untuk ingat dia punya objektif ataupun tujuan melakukan ujian-ujian ini. Baik. Okey? Seterusnya kita pergi kepada soalan yang ke-6. Keluar gambar rajah. Ya. Okey? Jadi, soalan nombor 6, rajah 23 menunjukkan satu ujian komponen kecergasan fizikal. Dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu komponen apa. Dia tak bagi tahu dalam kesihatan ke, lakuan motor ke. Okey, dia nak tahu. Jadi, untuk soalan nombor 6, siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Ada murid yang nak cuba jawab soalan nombor 6? Farihin Akmal. Silakan Farihin Akmal. Jawapan saya D, ketangkasan. Di ketangkasan, cikgu. Okey, kita tengok betul ke tak? Kita semak. Okey, betul. Okey, alhamdulillah. Jadi saya harap pelajar-pelajar di rumah faham apa yang cikgu cuba nak tekankan di sini. Pentingnya untuk alert dengan gambar-gambar rajah. Tengok untuk nama-nama ujian tu, ingat jangan tertukar nama ujian dalam setiap komponen. Okey? Okey, so ini adalah ujian larian T dalam komponen ketangkasan. Jadi pelajar kena tahu gambar rajah ni ujian apa? Larian T. Dan dia ada juga ujian-ujian lain kan? Ya, betul. Yang itu pelajar kena buat homework lah. Sebab tu kena buat homework. Kalau boleh buat nota poket. Buat nota poket. Buat nota sendiri. Ya, tambahan, betul. nota tambahan. Sebab dalam buku teks hanya ada satu ujian saja yang dinyatakan. Baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 7. Cepat betul cikgu bercakap. Boleh cikgu, tak ada masalah. Okey. Jadi soalan nombor 7, antara berikut yang manakah menguji komponen kuasa? Di sini kita tengok ada pilihan jawapan. Baik. Ada pilihan jawapan. Jadi untuk soalan ni siapa nak tolong jawab? Siapa nak bagi jawapan? Ada untuk yang soalan tahu? ada pilihan. Baiklah Saya Firas, cuba silakan jawab, Firas. Okey, apa jawapan dia jawapan saya Firas? A. A. Okey, jawapan Firas 1 dan 2. A, 1 dan 2. Okey. Nampaknya Firas dia tahu antara ujian untuk mengukur komponen kuasa. Kalau kita tak ingat ujian untuk ukur komponen kuasa, memang kita akan bagi jawapan tembak lah. Ya. Orang kata dadu. Ni. Kita tak nak teka, kita tak nak main teka-teka je. Betul. Jadi kena tahu nama ujian Baik. untuk setiap komponen. Okey? Jadi jawapan Firas tadi betul, okey? 1 dan 2. Jadi kalau cikgu boleh bagi tahu kat sini, bila keluar soalan pilihan jawapan sebegini, yang pertama apa yang pelajar di rumah ataupun di studio kena buat, tengok jawapan yang pertama. Tengok jawapan yang pertama betul atau salah. Kalau betul, terus tengok pada bahagian jawapan, pilih terus yang betul tu, yang tak betul terus pangkah. Baik. Untuk mencepatkan masa nak menjawab ketika SPM nanti. Baik. Tak perlu nak baca semua 1 2 3 4. Baik, Okey? cikgu. Alright, kita teruskan dengan soalan yang ke-8. Okey, gambar rajah. Okey, gambar rajah. Alright. Jadi, untuk soalan yang ke-8, siapa nak bagi jawapan? Okey. Ada nak kongsikan jawapannya, murid-murid? Saya ke? Fizrin, boleh bacakan soalan Fizrin? Boleh. Boleh ke? Ah. Rajah 16 menunjukkan satu ujian kecergasan fizikal. Apakah komponen kecergasan fizikal tersebut? C. Ketangkasan. Ketangkasan. Ketangkasan, lari ulang alik. Ya. Betul ke tidak ketangkasan ke Jom kita kelajuan? semak. Okey, kita tengok. Okey, betul. Betul. Ketangkasan. Okey. Jadi, macam saya cakap tadi, pelajar
dia kena tahu ujian-ujian lain yang ada yang ada dalam setiap komponen tu. Kalau dalam buku teks dia tunjuk ujian larian T tadi Nisa kan? Betul. Jadi untuk soalan ni dia keluarkan ujian lari ulang alik 10 meter. Sebab tu pelajar di rumah kena buat homework untuk ujian-ujian lain yang ada dalam komponen-komponen kesihatan dan lakuan motor. Baik. Okey. Kalau kita tengok sini ujian ulang alik lari 10 meter. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ke-9. Okey, soalan yang ke-9, kita tengok di situ ada gambar rajah dan kena pilih pernyataan daripada pernyataan jawapan. Jadi, rajah 11 menunjukkan 2 atlet sedang beraksi, okey, untuk sukan gym rama dan atlet berbasikal lebuh raya. Kita tengok sini untuk acara sukan. Okey. Jadi, manakah padanan ujian untuk mengukur komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan yang sesuai berdasarkan rajah di atas. Okey, rajah 11 di atas. Jadi, untuk soalan ni, maksudnya pelajar kena tahu juga. Maksudnya acara-acara sukan tertentu ni pelajar kena tahu. Contohnya acara sukan gym rama. Apakah ujian yang dilakukan oleh jurulatih ataupun dalam sukan tersebut, apa ujian yang terlibat. Pelajar kena tahu juga. Contohnya badminton. Badminton banyak memerlukan ketangkasan. menukar arah kan. Ya, kita pergi sini. Jadi mestilah ada buat ujian ketangkasan. Betul, cikgu. Jadi macam tu. Pelajar kena juga tahu untuk setiap acara-acara sukan kita kena tahu ujian-ujian dia. Jadi sebab tu belajar sains sukan kena ambil tahu pasal sukan. Dia tak boleh bermain sukan saja. Kita kena ambil tahu Pasal sukan banyak yang lain benda. juga. Baiklah. Ada murid yang nak cuba jawab? Ya. Siapa yang nak cuba jawab? Senyum je. Ada? Okey, silakan. Akmal. Farhin Akmal. Jawapan saya D. Bagi atlet gym rama, ujian jangkauan meluncur. Manakala bagi atlet berbasikal lebuh raya, ujian 2.4 km. Baik, kita semak cikgu. Kita semak jawapan dia. Betul. Jadi Akmal buat homework lah. Jadi dia tahulah untuk acara-acara sukan ni apa ujian yang dilaksanakan. Okey, jadi kita pergi kepada soalan terakhir dah Nisa. Boleh cikgu. Soalan ke-10 dah. Okey. Soalan ke-10 ni dia nak tahu komponen. Kalau tadi prosedur, sekarang ni peralatan. Sebab tu kena tahu peralatan juga. Ya, betul. Bukannya prosedur saja, peralatan pun pelajar kena tahu apa peralatan-peralatan yang digunakan dalam ujian-ujian tadi. Baik. Okey. Jadi, untuk soalan 10, siapa agaknya orang terakhir nak jawab soalan objektif ni? Ada murid yang nak cuba, kalau boleh bacakan soalan dan kongsikan jawapan anda. Farhin Akmal nak cuba? Silakan. Ya, Okey, cuba. Akmal juga. Apakah komponen kecergasan yang diukur dengan alat dinamometer genggaman tangan? Jawapan saya C. Kekuatan otot. Okey, kekuatan kita otot. tengok Kita kekuatan ke, masa reaksi ke, flexibility. Baik. C. Betul. Jadi betul. Okey, jadi habis 10 soalan yang kita bincangkan bersama pelajar. Jadi kalau kita tengok di situ soalan objektif ni, Baik. dia ada banyak mengeluarkan gambar rajah, Betul. prosedur, peralatan. Jadi sebenarnya apa yang ada dalam buku teks tu, yang itulah yang pelajar kena hadamkan, kena tengok, kena buat homework. Jadi orang kata bahagi masa lah. Subjek-subjek lain pun kena buat homework juga. Betul, cikgu. Sama juga subjek sains sukan. Jadi kena buat nota poket kalau boleh. Ya. Buat nota. Sebab kita ada banyak lagi ujian-ujian lain yang tidak dinyatakan dalam buku teks yang pelajar kena tahu juga. Sebab ada 4 item tadi yang cikgu cakap yang pelajar kena buat homework, kena cari bahan-bahan dia. Betul. 4 perkara penting iaitu nama ujian, gambar rajah, kena pasti objektif atau tujuan dan mengetahui peralatan dan prosedur membantu murid-murid menjawab soalan bahagian objektif. Kita akan berhenti seketika, yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM bagi mata pelajaran Sains Sukan. Kita akan membincangkan tentang soalan struktur pula. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Alhamdulillah, tadi kita dah selesai dengan 10 soalan objektif. Sekarang kita nak pergi kepada soalan pengukuhan soalan struktur. Baik. Soalan struktur. Jadi kita pergi kepada soalan terus Nisa. Baik cikgu. Alright. Jadi kita tengok di sini ada 3 soalan untuk soalan 1. Jadi ada gambar rajah kan Nisa? Betul. Okey, kalau kita tengok kat situ, dia tanya gambar rajah ni
pun dia tak bagi tahu kat kita dalam komponen apa. Dia tak bagi tahu dalam komponen apa gambar rajah ni. Jadi pelajar memang kena ingatlah 4 perkara tadi. Jadi untuk soalan pertama ni, siapa agaknya nak jawab soalan yang pertama ni? 1A. Ada murid yang nak cuba. Firas, silakan Firas. Dia nak nama ujian untuk rajah 6. Siapa nak jawab? Firas, bacakan soalan 1A dan jawapan anda. Okey. Namakan ujian yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Ujian yang ditunjukkan ialah ujian berikut tubis para yang terdapat dalam komponen flexibility. Okey, kita tengok betul ke Kita tak? simak. Okey. Jawapannya ujian jangkauan melunjur, Firas. Tersalah Firas. Tak mengapa, ini menandakan murid-murid perlu melakukan ulang kaji dengan lebih lagi. Betul tak cikgu? Ya. Untuk mengenal pasti gambar rajah. Sebab itu saya kata itu salah satu antara kesilapan yang berlaku lah. Dia tersilap tengok gambar rajah. Kadang-kadang lingkup tubis para kan kena terkeliru ya cikgu. kena duduk macam sit up tu kan. Jadi ini pun mungkin pelajar tertukar lah. Itu antara kesilapan yang akan berlaku. Kadang-kadang juga kesilapan yang akan berlaku apa dia? Dia tanya nama ujian. Jadi pelajar tak ingat nama ujian. Dia tahu ni flexibility. Dia tahu komponen. Jadi dia tulis ujian flexibility. Jadi betul ke tidak Nisa jawapan tu? Saya rasa jawapan tu tidak diterima cikgu. Tidak diterima. Salah sebab nama ujian. Kita cakap 4 perkara penting tadi. Nama ujian. Jadi kalau tengok dalam buku teks, ini adalah ujian jangkauan melunjur. Baik. Kena jawab ikut betul. Kena tengok kena betul lah fakta tu. Kalau salah fakta memang tak dapat markah. Betul. Tak mengapa ya Firasnya, ini adalah sebahagian daripada proses pembelajaran murid-murid di rumah pun dah tahu dah bahagian mana yang kita boleh elakkan untuk elak kekeliruan. Baik cikgu, kita teruskan. Okey, kita teruskan dengan soalan kedua. Dia masih lagi dengan gambar rajah 6. Baik. Okey, nyatakan tujuan ujian di atas dilaksanakan. Tadi dia nak tahu nama ujian. Betul. Sekarang dia nak tahu objektif ataupun tujuan nak melaksanakan ujian jangkauan melunjur. Jadi apakah jawapan dia? Siapa nak tolong? Ada yang nak bantu? Siapa yang nak jawab soalan B? Firas nak mencuba sekali lagi. Silakan Firas. Nampaknya Firas nak menebus. Menebus kesilapannya. Boleh, silakan. Untuk mengukur flexibility seni pinggul. Okey, kita tengok. Betul ke tak jawapan Firas? Adakah dia boleh menebus kesilapan dia? Okey. Betul. Nasib baik Firas. Tadi kalau exam SPM tu kosong kat atas, 1 kat situ. Baik. Okey, jadi pelajar, tujuan ujian ataupun objektif dalam komponen kena ingat ya. Okey, kita teruskan dengan soalan 1C Nisa. Boleh, silakan murid nak cuba. Jadi, untuk soalan 1C tu siapa boleh bacakan dan jawab soalan? Saya cikgu. Silakan Alia. Nyatakan ujian yang digunakan untuk menguji kuasa kaki atlet acara padang. Jawapan saya ujian lompat jauh berdiri. Okey, kita tengok apa jawapan dia. Alright. Jadi betul jawapan Alia tadi. Kalau kita tengok dalam komponen kuasa ada 3 ujian lain. Betul. Ada 3 ujian lain. Salah satunya adalah ujian melontar bola segal kan. Jadi tapi di sini dia minta untuk kaki. Jadi boleh terima 2 jawapan lah. Lompat jauh berdiri ataupun ujian lompat tinggi menegak. Jadi pelajar kena tengok soalan betul-betul, jawab ikut kehendak soalan. Jangan terlalu rushing baca soalan sampai okey aku ingat ni. Terburu-buru, tersalah, nanti terkeliru. Baik. Rugi di situ. Kadang-kadang jangan ambil mudah soalan tu. Objektif pun sama. Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Soalan kedua, rajah 3 menunjukkan satu ujian kecergasan fizikal. Okey, gambarnya. Okey, gambar rajahnya. Perhatikan. Gambar rajah ni sangat familiar saya rasa untuk pelajar-pelajar murid-murid. Baik. Murid-murid kena sains sukan. pasti. Baik. Murid-murid sains sukan. Jadi, untuk 2A, siapa nak jawab? Siapa nak jawab untuk soalan 2A? Saya cikgu. Silakan Alia. Jawapan saya ujian lari ulang alik 10 meter. Okey, kita semak. Kita semak jawapan. Okey, betul. Jadi, amat penting untuk murid-murid di rumah dan di studio juga untuk ingat, tengok gambar rajah dah tahu dah ujian apa, terlibat dalam komponen apa. Ya. Okey? Okey, terkeluar pula jawapan. Tak apa, mungkin mereka tak sempat lihat bocor di situ. jawapan untuk 2B. Ada yang nak cuba bacakan soalan 2B dan kongsikan jawapan anda? Okey, jadi soalan B, siapa nak jawab? Fizrin, silakan.
Apa dia Fizrin? Mengapakah ketangkasan menjadi satu elemen yang penting bagi atlet bola sepak? Jawapan saya sebab atlet bola sepak ni dia perlu mengubah arah pergerakan dengan cepat. Okey. Kita lihat cikgu jawapannya. Betul. Kita tengok untuk komponen ketangkasan kan? Okey, betul. Atlet bola sepak dapat menukar arah pergerakan dengan cepat. Jadi jangan tertukar komponen ketangkasan dan kelajuan tadi. Okey. Jadi Nisa, kita akan pergi kepada soalan 2C. Okey. Soalan 2C gambar rajah yang sama. Okey, jadi apakah jawapan dia? Siapa nak jawab 2C? Ada murid yang nak bacakan soalan dan berikan jawapan? Saya cikgu. Silakan Farahin Akmal. Okey. Jadi apa jawapan? Namakan satu sukan langgang yang sesuai menggunakan ujian kecergasan pada Rajah 3. Jawapan saya futsal. Sebab Rajah 3 merupakan komponen ketangkasan. Okey. Kita tengok jawapannya. Alright. Salah satu daripada jawapan Akmal ada. Okey, jadi sebenarnya murid-murid kena tahu juga macam saya cakap tadi, untuk sukan-sukan lain adakah dia menggunakan ujian-ujian dalam komponen yang kita belajar pada hari ini. Sebab itu penting murid-murid di rumah kena buat homework, kena ambil tahu juga untuk sukan-sukan lain apakah ujian-ujian yang digunakan dalam komponen tersebut. Okey. Jadi kalau cikgu nyatakan di sini ini adalah ujian untuk komponen ketangkasan. Jadi gambar rajah ni adalah ujian lari ulang alik 10 meter. Dalam buku teks dia tak ada nyatakan. Jadi sebenarnya itu adalah orang kata homework pelajar. Pelajar kena sendiri ulang kaji. Betul. Okey. Seterusnya kita boleh pergi ke soalan seterusnya. Soalan ketiga. Okey. 3A. Okey, 3A. Jadi apakah jawapan dia? Perhatikan Raja, ada murid yang nak kongsikan jawapan bagi soalan 3A. Bacakan Saya, soalan. cikgu. Silakan Alia. Namakan komponen kecergasan yang diuji melalui ujian di atas. Jawapan saya komponen kuasa. Komponen kuasa. Kita tengok betul ke tak? Okey, betul. Cik, Alhamdulillah. Jadi pelajar, saya rasa pelajar dah mula boleh ingatlah 4 perkara poin penting yang cikgu cuba tekankan pada hari ini. Jadi kita terus kepada 3B. Apakah tujuan ujian untuk yang nak dilaksanakan pada rajah di atas? Okey. Ada yang nak cuba? Berkerut-kerut dahi murid kita, cikgu memerhatikan Raja. Senyum sikit. Boleh Fizrin, silakan. Apakah tujuan ujian di atas? Tujuan dia adalah untuk mengukur kuasa otot hamstring. Kita lihat cikgu. Betul ke tak? Sebelum kita nak keluar jawapan dia, ini adalah ujian komponen kuasa. Ini adalah ujian komponen kuasa. Jadi betul tak jawapan Fizrin tadi? Kita tengok. Okey, untuk mengukur dia adalah komponen dalam komponen kuasa. Dan tujuan dia adalah untuk mengukur kuasa quadriceps, hamstring dan gluteus. Okey. Ada tadi jawapan hamstring ya tadi cikgu. Jadi dapat markah. Jadi kalau salah satulah kalau kita cakap mengukur kuasa otot hamstring, 1 markah. Salah satu. Sebab tu saya kata tadi 4 perkara tadi pelajar kena ingat juga nama-nama otot. Yang terlibat dalam ujian-ujian yang dilaksanakan. Okey, kita teruskan Nisa. Soalan 3C. Okey, siapa nak jawab soalan 3C boleh bagi terus jawapan. Namakan jenis sukan olahraga yang menggunakan komponen pada rajah 11. Silakan murid-murid, ada yang nak cuba? Firas, silakan Firas. Okey, Firas. Lari pecut 100 meter. Okey, jadi pelajar kena tahu untuk acara sukan lain kan Nisa. Kita tengok betul ke tak jawapan Firas. Ada ya lari pecut? Lari pecut ada yang terakhir. Sebenarnya banyak lagi lah. Jawapan. Ini ada antara pilihan jawapan yang pelajar boleh nyatakan. Dia kata jenis sukan olahraga. Jadi ini adalah komponen kuasa, ujian lompat tinggi menegak. Okey, ujian lompat tinggi menegak. Dan untuk soalan sebegini, dia tidak minta acara padang atau acara balapan. Jadi boleh terima mana-mana jawapan murid antara acara padang atau acara balapan. Okey. So murid perlu menguasai lah acara sukan dan permainan serta ujian yang dilaksanakan dalam komponen kuasa yang terlibat. Jadi cikgu. Kita nak teruskan Nisa untuk soalan esei. Boleh. Kita ada 1 soalan esei sahaja. Kita teruskan. Alright, kita tengok di sini gambar rajahnya. Okey, kita ada soalan
Dua soalan di sini. Namakan kecergasan fizikal bagi P dan Q. Siapa nak jawab? Perhatikan. Cikgu, izinkan saya jawab. Izin, silakan. Saya mengizinkan. Okay, nama kecergasan untuk fizikal P, kesihatan. Manakala untuk fizikal latihan komponen fizikal Q adalah lakuan motor. Okey, kita Kita tengok semak. betul ke tak jawapan. Jadi betul. Untuk soalan esei, pelajar perlu tengok pada jawapan lah, markah dia. Jadi pelajar tengok di sini cara jawab dia. Baik. Kecergasan fizikal P dan terus letak kesihatan. Ataupun pelajar boleh tulislah kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Baik. Begitu, okey? Sama juga. Jadi betul jawapan dia ya. Jawapan motor. Okey, kita pergi seterusnya soalan B. Namakan satu ujian yang menguji komponen R. Jadi apakah jawapan dia? Siapa nak jawab? Ada murid yang nak kongsikan jawapan? 1B. Cikgu, saya nak jawab lagi. Silakan Fizrin. Sungguh bersemangat. Dia sangat bersemangat. Di sekolah Jawapan memang anda? dia antara yang paling semangat lah. Ya. Okey? Okay, cikgu, jawapan untuk komponen R tekan to B dan komponen R ialah daya tahan otot. Bagus Fizrin. Saya tak tanya, dia dah bagi tahu dah. Ya. Okey. Ujian untuk komponen R adalah, betul tak? Betul dia jawab tadi. Ujian ringkuk tubi separa, Baik. mendagu, plank atau tekan tubi. Jadi ini adalah dalam komponen apa? Tadi Fizrin dah bagi tahu. Dalam komponen daya tahan otot. Perlu. Jadi 4 perkara penting tadi sangat membantu kalau pelajar faham dan faham konsepnya. Okey? Baik. Jadi kita boleh teruskan tak Nisa, ada lagi Boleh. satu soalan? Soalan terakhir cikgu untuk soalan murid kita. terakhir pada hari ini. Silakan. Kita nak tengok soalan 1C. Apakah komponen S? Kita dah tahu untuk tadi. Apakah komponen S dan huraikan? Soalan ni kata kunci dia minta huraikan. Kalau tadi soalan-soalan sebelum ni banyak dia minta apakah, Ya, namakan, betul. nyatakan. Okey, soalannya jawapan dia mungkin lebih simple. Ya. Dia macam fakta 1 markah. Kalau Betul. soalan sebegini bila kata kunci dia huraikan. Baik. Bila kata huraikan, pelajar kena huraikan lah. Jadi markah dia 1+1. 1 tambah 1. Dapatlah 2 markah. Okey. Jadi kita tengok di sini. Siapa nak jawab untuk soalan 1C? Ada murid yang nak cuba? Silakan Okey, Farahid Akmal. Akmal. Teruskan. Komponen S ialah ketangkasan. Atlet badminton dapat menukar arah dengan cepat semasa membalas servis pihak lawan. Baik, kita lihat sama-sama. Kita tengok. Dapat tak 2 markah? Okey, hampir sama jawapannya. Ya. Okey, jadi saya cakap tadi 1 tambah 1 markah ni kan, 1+1. Jadi untuk fakta yang pertama adalah ketangkasan. Baik. Dia tanya apakah komponen S adalah ketangkasan. Huraikan kepentingan komponen S, atlet badminton dapat menukar arah pergerakan dengan cepat. Sama ada boleh cakap membalas servis ataupun pukulan pihak lawan. Baiklah. Dapatlah 1 markah. Baik. Okey, kita tengok. Ini adalah komponen ketangkasan. Lagi 1 markah. Baiklah cikgu, Okey. berakhirnya perbincangan kita berkaitan dengan soalan struktur dan soalan esei. Saya nak minta cikgu kongsikan sedikit tips untuk murid-murid di luar sana bagi menjawab SPM mata pelajaran sains sukan. Okey, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dah nak habis hari ini. Ya. Tapi sebelum tu cikgu kalau boleh bagi sedikit, sebenarnya banyak tips yang kita dah belajar. Jadi hari ini selain daripada 4 perkara penting tadi yang kita nak belajar bila kita belajar mengenai pengukuran ujian kecergasan fizikal ni, kita kena ingat 4 perkara tadi. Baik. Kita juga sebenarnya bila dapat soalan objektif, struktur atau esei, cikgu suka nak ingatkan di sini, yang pertama adalah kita kena menguasai kata kunci tadi. Kalau soalan struktur dan soalan esei, kena kuasai kata kunci. Kalau dia minta huraikan, terangkan, jelaskan. Jadi kena jelaskan mengikut fakta di dalam buku teks. Baik. Jangan bagi soalan guessing. Jangan orang kata bagi huraian yang salah lah, tak dapat Baik. markah. Baik. Jadi seterusnya baca soalan hingga habis dan faham kehendak soalan. Sebab tu jangan terlalu rushing, sampaikan tak faham kehendak soalan. Macam Ya. tadi Firas ke siapa buat kesilapan tadi. Dia tengok baik. gambar rajah tu, dia terus ingat ringkuk tubi separa. Tapi jawapannya adalah jangkauan melunjur. Baik. Sebab tu jangan terlalu rushing baca, sampaikan tak faham kehendak soalan ataupun kita tersalah. Betul. Tersalah ni. Okey, yang keempat, rujuk rajah yang disertakan. Macam cikgu cakap, dalam 4 perkara tadi, rajah sebenarnya antara perkara penting juga yang pelajar-pelajar kena hadamkan. Baik. Okey? Dan yang terakhir, jawab apa
yang ditanya dalam soalan, bukan jawab apa yang kamu tahu. Okey, ataupun kita kata jangan elakkan meneka jawapan lah. Orang kata guessing. Baik. Dah tak tahu sangat ni, bagi jawapan teka-teka. Baiklah. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Fariza dari SMK Abu Bakar Al-Bakir Bakan Serai Perak dan juga murid-murid di talian. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga hari ini kami dibantu oleh jurubahasa Cikgu Saiful Amri dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Section 17 Shah Alam. Diharapkan apa yang kita kongsikan dan bincangkan hari ini membantu murid-murid di luar sana menjawab peperiksaan ini kelak bagi mata pelajaran Sains Sukan. Pendek kata dari Nisa, jangan terburu-buru nanti terkeliru. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM.